Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Salatu wassalamu ala rasulil amin, ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Fa innal asdaqal hadits kitabullah, khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah atau kama qala. Ayyuhal mu'minun ittaqullah wa usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan insyaallah kita sambung balik kitab Mukhtasar Sahih Bukhari ini. Dan malam ni kita sambung pada hadis yang ke-26. Hadis yang ke-26. Iaitu tajuk dia, apabila hakikat Islam belum terwujud. Baik, dalam ni dibawa terus anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni daripada Sa'ad ibn Waqqas bin Abi Waqqas. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahta wa Sa'dun jalisun fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan wa a'jabuhum ilayya faqultu ya Rasulullah ma laka an fulan wallahi inni la arahu mu'minan faqala aw musliman fasakattu khalilah thumma ghalabani ma'lamu minhu fa'udtu limaqalati faqultu ma laka an fulan wallahi inni la arahu mu'mina faqala aw muslimah thumma ghalabani ma'lamu minhu fa'udtu limaqalati wa ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala ya Sa'du inni la u'ti rajul wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu khasyah ay yakubbahu Allahu finnar. Panjang dia. Berhadis daripada Sa'ad ibn Abi Waqqas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahta, memberi beberapa orang. Rahat ini banyak tafsiran oleh ulama. Ada yang mengatakan berapa orang itu 3 hingga 10 orang. Ada riwayat mengatakan 3 hingga 10 orang. Ada yang mengatakan lebih daripada itu. Menurut riwayat Az-Zi'bi, dia kata yang kata rahat ini
adalah satu kumpulan yang datang meminta kepada Nabi SAW. Satu kumpulan yang datang meminta, minta macam-macam lah dekat Nabi SAW. Maka kata Az-Zibi adalah mereka ini adalah kumpulan di kalangan mu'alaf, disebut sebagai golongan muhajirin. Apa muhajirin ni? Mu'alaf ni maksudnya baru kenal lah, baru masuk Islam, kemudian baru sangat lah, maksudnya masih lagi dalam keadaan mengaji, nak bagi faham betul yang kata Islam ni apa dia. Atau dia panggil rahat. Kemudian Sa'du dan Sa'ad, yang kata Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad ni anak lelaki kepada Abi Waqqas. Kita tahu Sa'ad ni dia macam mana. Dia ni satu orang yang berkulit hitam. Kemudian orang kata dia sebagaimana Bilal ibn Rabah, yang kata Sa'ad ibn Abi Waqqas ni. Dan Sa'ad pada waktu tu jalisun, sedang duduk. Fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka meninggallah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan, satu orang lelaki. Dalam ramai tadi ni, dalam 10 orang ataupun lebih daripada tu tadi ni, Nabi bagi setiap daripada seorang ni, hak ni banyak ni, hak ni banyak ni, hak ni banyak ni. Bagi apa benda yang diminta. Kalau minta orang kata makanan, bagi makanan. Semua nampak. Tetapi kata Sa'ad, waktu dia duduk, dia nampak Nabi. Dia kata, fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka telah meninggal oleh Rasulullah SAW akan seorang lelaki. Dalam ramai tadi ni, satu orang lelaki Nabi tak bagi. Satu orang lelaki Nabi tak bagi. Wa a'jabuhum ilayya, maka aku tengok ni, aku rasa macam tertarik, terjadi macam ta'ajub, rasa macam pasal apa ni? Seolah-olah menjadi satu persoalan. Pasal apa dalam 10 orang yang ada tadi ni, tiba-tiba satu orang tak dapat. Padahal Sa'ad dia kenal satu orang ni. Yang kata satu orang ni dia kenal. Yang kata lelaki ni disebut dalam Fathul Bari, nama dia Ja'il. Nama dia Ja'il. Ada yang mengatakan bahawasanya dia merupakan kepala daripada rombongan tadi ni, ketua. Maksudnya ketua daripada puak-puak muhajirin tadi ni, dia lah kepala. Bawa mari jumpa dengan Nabi. Maksudnya dia ni orang kata di kalangan orang yang faham betul dah dengan Islam. Ni yang kata rahat tadi ni, yang kata rajulan tadi ni, Ja'il tadi ni. Maka Sa'ad dia jadi terkejut, maksudnya dia jadi macam seolah jadi tanda tanya. Ilayya, dekat atas aku ni. Faqultu, maka kata aku ni siapa dia? Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia pun kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma laka an fulan. Maksudnya ma ni maksudnya apa bagi kamu an fulan, daripada fulan. Maksudnya apa sebab ni bagi kamu ni tak bagi dekat satu orang lelaki ni. Fulan ni maksudnya satu gelaran nama lah, satu gelaran bagi satu orang ni. Pasal apa? Sa'ad tanya dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, pasal apa ni dalam 10 orang ni 9 dapat, satu orang tak dapat, kamu tak bagi dekat dia, apa sebab? Dia menjadi tanya. Kemudian kata dia, fallahi, maka demi Allah, fallahi inni la arahu mu'minah. Kata Sa'ad, dia kata, fa wallahi, maka demi Allah, sesungguhnya la arahu mu'minah, aku tahu, aku kenal dia ni satu orang yang mukmin. Nampak? Ni kata Sa'ad.
Fallah ni maksudnya, fawallahi ni maksudnya dia nak menguatkan dia punya cakap dia ni. Tadibuh kalimah fawallahi, maka tak salah. Dia nak menguatkan cakap dia ni. Dia kata inni la arahu, sesungguhnya aku tahu dia. La ara ni maksud dia mengikut pandangan dia. Sebab tu ulama bahas, ada riwayat sebut orang kata dengan ungkapan hamzah itu dhammah, la urah. Ada ulama kata arah. Maka kata ulama, apabila sebut ara ini, hamzah la ara tadi itu maksud dia a'lamu, maksudnya a'lamuhu, maksudnya dia lebih yakin, maksud dia tahu. Dengan ungkapan fathah hamzah tadi ni, maksudnya dia tahu, dia kenal dia ni siapa. Dari segi ibadat dia, dari segi ni. Yang kata jahil tadi ni, dia tahu dia ni satu orang hak bagus apa semua. Lalu dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku kenal dia, pasal apa tak main bagi dekat dia? Dia macam tu. Ada ulama mengatakan kalau sekiranya riwayat itu menggunakan ungkapan dhammah, la urah, itu maksud dia masih lagi orang kata zon. Maksudnya dengan maksud dia orang kata azunnuhu, aku duk sangka dia ni mukmin. Tapi dah, dalam kalimah ni, dalam ungkapan ini, maksudnya dia yakin, dia kata dia ni memang orang mukmin. Pula tu dikuatkan dengan kalimah fa wallahi, kalimah aku bersumpah. Pasal apa? Pasal dia ni satu orang lelaki yang orang kata bagus punya orang. Maksud dia macam tu. Faqala, maka kata Nabi, au musliman. Nabi kata, betul ke Islam pun? Au musliman. Tadi saya kata mukmin. Nabi kata au musliman. Apa maksud dia? Adakah maksudnya Nabi tak bagi kata Sa'ad cakap satu orang itu mukmin? Tak. Bukan maksud nak mengingkari ni. Maka ulama bahas, dia kata kalimah au di situ bukan menunjuk kata Nabi tak bagi panggil seorang itu mukmin, sedangkan kita tak tahu benda apa yang ada dalam hati dia. Tetapi ungkapan Nabi itu lebih baik dibahas oleh ulama dengan ungkapan au itu, maksudnya lebih baik kita panggil orang tu Islam saja, Muslim saja. Bukan kata tak boleh panggil mukmin, tetapi lebih baik. Pasal apa? Pasal kita tak tahu dalam hati dia betul-betul ke dia ni iman, betul-betul ke dia ni mukmin. Maksud dia macam tu. Itu sebab Nabi kata bila Sa'ad kata aku tahu dia ni satu orang mukmin, yang pertama sekali Nabi tegur, Nabi kata au musliman. Nabi kata tak muslim kot. Macam tu. Baik, fasakattu, maka aku pun diam. Bila Nabi kata macam tu, dia pun diam. Tu. Fasakattu khalila, aku pun diam sekejap. Summa ghalabani, kemudian ghalab ni maksudnya aku rasa hati ni macam tak sedap. Kalau masuk ghalab ini maksudnya susah, hati je susah. Maksudnya pasal apa? Nak Thumma, kemudian ghalabani, aku ni rasa macam hati ni rasa macam terdesak sangat ni. Ma'a'lamu minhu. Ma ni maksudnya nak tahu, a'lamu ni nak tahu sangat. Pasal apa? Minhu, daripadanya. Maksudnya nak tahu minhu daripadanya, daripada ma tadi. Nak tahu apa benda ni. Sebab Nabi tak bagi dekat dia ni. Nak tahu sangat. Fa'udtu, maka aku ulang ni maksudnya cakap lagi. Lima qalati, ungkapan aku. Sa'ad pun cakap balik. Dia kata faqultu, kata Sa'ad, ma laka an fulan. Pasal apa? Apa sebab kamu tak bagi dekat fulan? Tanya pula dekat Nabi. Jumpa dekat Nabi, tanya lagi, pasal apa tak bagi? Fa wallahi inni la arahu mu'minah. Macam tadi juga. Sama macam tadi juga. Maka demi Allah, sesungguhnya aku yakin bahawasanya dia satu orang mukmin. Faqala, maka kata Nabi, faqala Rasul SAW, au musliman, ataupun dia muslim. Summa ghalabani,
ma'alamu minhu, kemudian hati aku ni rasa terdesak lagi, ma'alamu minhu, apa benda yang aku nak tahu daripadanya. Masih lagi nak tahu lagi. Pasal Nabi tak bagi lagi jawapan ni. Pasal apa tak bagi? Orang kata tak bagi dekat ni, yang kata jail tadi, rajul tadi ni. Fa'udtu limaqalati, maka aku mengulang limaqalati, bagi perkataan aku tadi ni. Maqalat ni maksudnya perkataan aku. Wa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang kata mengulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa qal, kemudian kata Nabi 3 kali mai bagi, baru Nabi jawab. Nabi kata apa? Ya Sa'du, Nabi kata wahai Sa'ad, inni la u'ti rajul, sesungguhnya aku bagi kepada rajul, wa ghairuhu, dan yang lainnya, bukan kata bagi rajul ni, yang lainnya, ahabbu, pasal apa? Pasal aku lebih kasih. Ahabbu ni maksud aku lebih kasih, ilayya, kata aku ni, minhu, daripadanya, daripada rajul tadi. Maksudnya nak bagi tahu, kata aku bagi dekat orang hak ni yang 9 orang tadi ni, seorang tak bagi pasal aku kasih dekat dia. Kasih pasal apa? Khasyah, pasal takut ai yakubahullahu finnar, pasal aku takut Allah campakkan dia, Allah lemparkan dia orang semua ni finnar, dalam api neraka. Pasal apa? Pasal Nabi kenal yang kata jail ni siapa dia. Pasal jail ni satu orang yang orang kata tak bagi pun duk macam tu juga. Memang dia tak bagi, tak ada. Pasal yang mu'alah yang lain ni dia ada. Sebab tu ada orang, ada manusia yang nampak gaya sokong tapi dia ada tujuan hak lain. Maksudnya pendirian dia bukan sebagaimana pendirian sahabat-sahabat yang lain. Tidak. Dia ada tujuan. Dia kata kalau masuk ni dia sokong, tapi dapat dia akan pegang. Dia kata tak dapat, dia berpaling tak ada. Pasal apa? Pasal kata ulama, apa sebab Nabi SAW kata Nabi kasih dekat diorang ni semua ni, menunjukkan bahawasanya Nabi tak mau diorang ni kembali kepada murtad, kembali kepada ni murtad balik. Pasal apa? Pasal tak dapat, tak puas hati, masuk Islam, hani tak boleh, hani tak boleh, apa semua, kita ni di tepi, di pinggir. Nabi jaga orang macam ni, penting. Itu yang kata Nabi SAW, dia penyelamat manusia. Cuba sedaya upaya nak bagi manusia ni kembali ikut agama, ambil jalan tasahul, ambil jalan orang kata nak memudahkan cara macam mana, bukan nak orang kata nak tepikan orang kata jahil, tidak. Pasal Nabi tahu jahil ni kalau tak bagi pun iman dia tetap. Maksudnya apa dia? Maksudnya keyakinan dia dengan agama, dengan Allah dan Rasul ni sudah kemah. Berbanding dengan orang yang baru-baru nak kenal agama, baru-baru nak berjinak, yang masih lagi perlu ditarbiyah, kerana mereka ni masih lagi ada tujuan yang lain. Tetapi kita tarbiyah, bagi dia apa semua, maka lama-lama barulah boleh keyakinan ni. Tuan-tuan, kalau kita tengok benda ni, dia main berlaku. Bukan kata di zaman Nabi saja ada jenis puak macam ni, zaman kita pun ada. Nampak kata menyokong, nampak kata kalau ada ikut cakap tu dahsyat. Tapi kita tak tahu tujuan. Mungkin dia ada benda sebalik yang dia nak. Itu yang menjadi kucak-kacir dalam jemaah ni, yang jadi pecah. Punca ni, punca apa dia? Punca dia punya lari daripada tujuan matlamat asal dia. Pasal dia masuk ni bukan kerana apa? Bukan kerana keimanan kepada Allah dan Rasul, tetapi mau ada tujuan. Pasal dia duduk nampak masuk dalam puak ni, dia nampak cerah nak menang, dia pun main lompat masuk dalam. Jadi puak-puak macam ni nak kena jaga. Tu cara Nabi tarik orang supaya minat dengan agama ni macam ni. Macam kita apabila masuk dalam ni, kita ada usrah dan sebagainya. Benda ni nak boleh letak keyakinan daripada tujuan yang asal dia tadi ni, maukan kepada orang kata tujuan hak dia mau kembali kepada tujuan orang kata maqasid yang asli. Apa dia? Perjuangan, keimanan, keyakinan kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dua benda
yang Nabi SAW bagi tahu dalam hadis ni kepada Sa'ad. Yang pertama sekali Nabi tegur Sa'ad apa dia? Kalau boleh jangan panggil satu orang itu Islam, satu orang itu beriman sedangkan kita tak tahu dia punya dalam dia. Satu, Nabi jawab. Yang kedua, terjawab pasal apa? Nabi tak bagi. Nabi tak bagi dekat Jair satu orang lelaki ni. Nabi bagi dekat orang lain. Pasal Nabi nak selamatkan dia ni. Nak selamatkan puak-puak baru kenal ni supaya dia orang ni boleh selamat, tak kembali kepada murtad semula. Maka telah terjawab. Tu. Ada dah zaman dulu ni. Zaman Nabi pun dah ada. Maka benda ni akan berlaku. Setiap masa. Sampai ke hari ni akan berlaku benda ni. Sebab tu kita kena gunakan cara yang terbaik untuk bagi dia orang ni faham betul. Banyak geng-geng ni sekarang ni macam-macam ada. Dalam kadang-kadang kita tak tahu kerangka dia macam mana tujuan. Kadang-kadang kita nampak sagi depan dia main cerita pula, lepas bab-bab ni dia main cerita pula depan kategori orang yang nifak pula. Tu kata Imam Bukhari dia main susun cantik dah, supaya orang boleh nampak tu. Kata manusia ni macam-macam puak dia ada. Habis itu. Maka ada beberapa kesimpulan yang kita boleh ambil daripada hadis ni. Orang kata fiqhul hadis ni, yang pertama sekali orang kata dengan orang kata atibar daripada Sa'ad ibn Abi Waqqas tadi ni, dia mai tegur Nabi. Maksudnya apabila tengok kesalahan ataupun nampak kita berasa macam satu orang pemimpin tu tak betul, kita boleh mai tegur dia. Boleh mai tegur dia. Sa'ad dia jumpa dengan Nabi, Nabi layan. Maksudnya apa dia? Maksudnya boleh kita pergi tegur orang atasan daripada kita. Kalau sekiranya kita nampak, kita berasa dia ni macam tak pernah betul, kita pergi jumpa dengan dia, beritahu, tadi nampak macam tak. Nampak. Cuma kata ulama perlunya kepada adab. Kalau orang besar, kena adab cara orang besar. Kalau kawan kita dengan cara kawan kita, kalau keluarga kita dengan cara keluarga kita. Jangan sampai nampak menunjukkan murah kita ni hilang. Itu yang pertama. Baik, habis itu. Kemudian yang keduanya, kita tak boleh orang kata apa? Orang kata meletakkan seseorang itu beriman secara zahir dia, tak boleh. Tak boleh masa kita cerita tadi dah. Masa Sa'ad apa Nabi tegur Sa'ad tadi. Sebab kita tak tahu. Sebab orang ni macam-macam jenis. Kadang-kadang tengok dia ni lebih warak pada kita. Dalam dia kita tak tahu. Mungkin ada sebaliknya. Tidak ada persamaan. Kadang-kadang tidak ada persamaan di antara zahir dan batin dia. Baik, habis itu. Kemudian kita masuk hadis seterusnya. Nasib isteri yang tidak berterima kasih terhadap suami. Ni dia. An Ibn Abbas qala. Ibn Abbas, nama dia Abdullah bin Abbas. Kata Ibn Abbas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni sebenarnya panjang. Cuma Imam Bukhari dia ambil tengah-tengah hadis je. Dia ambil tengah-tengah hadis. Kalau contoh hadis yang panjang tu, dia ambil tengah-tengah je. Dia tak ambil daripada mula sampai setengah ataupun daripada setengah sampai habis. Tak. Dia ambil tengah-tengah. Maka kata ulama, boleh kita ambil untuk jadi ibrah pengajaran, ambil setengah hadis saja. Pasal kita nak fokus kepada benda tu. Berdasarkan kepada apa yang dibuat oleh Imam Bukhari, tak ada masalah. Maksudnya tak salah. Kita ambil sekerat saja, ambil yang tengah saja untuk memberi peringatan pada tu, tak ada masalah. Sebagaimana Imam Bukhari buat. Baik, daripada Ibn Abbas qala, kata Ibn Abbas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berkatalah oleh Nabi SAW, uritun nar fa iza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna, qila ayakfurna billah, qala yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan, law ahsanta ila ihdahunna ad-dahr
Summa ra'at minka syai'a qalat ma ra'aitu minka khaira khattu. Dia ambil sikit. Kata Ibn Abbas, telah berkatalah oleh Nabi SAW, kata Nabi, uritun nar, aku diperlihatkan akan neraka. Nabi kata, Allah bagi aku lihat. Bila sebut uri tu masuk majhul, di situ ma'ruf. Siapa yang bagi Nabi lihat? Allah je, orang lain tak boleh bagi. Itu maksudnya orang kata dia panggil majhul yang ma'ruf. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala bagi aku ni tengok neraka. Tengok neraka. Fa iza aktsaru ahliha an-nisa. Maka apabila Nabi tengok neraka, aktsaru, kata Nabi, hak banyak dalam neraka itu, ahliha, penghuninya, ahlinya an-nisa, adalah di kalangan perempuan. Nabi kata yang aku duk tengok. Contoh kalau kita baca riwayat yang lain yang panjang, ada riwayat mengatakan waktu Nabi duk bercakap, bagi orang kata nasihat mau'izah, tiba-tiba mari sampai tanah orang kata cerita tentang perempuan ni, Nabi mai turun daripada mimbar pergi dekat tempat perempuan. Nabi tak cakap dekat situ, takut kokot ada di kalangan perempuan hang tak dengar. Nabi pergi dekat tempat perempuan. Bila Nabi pergi, Nabi bagi tahu, ya ma'syaron nisa, Nabi bagi tahu, wahai orang perempuan sekalian, kamu kena ambil perhatian betul. Aku nak cakap ni. Ada riwayat kata macam tu. Maksudnya Nabi nak bagi fokus betul ni, bagi dia orang ni faham, orang perempuan ni bagi mereka faham betul macam ni. Sebab tu Nabi bagi tahu, aktsaru ahliha, banyak yang aku tengok dalam neraka ni di kalangan ahlinya adalah di kalangan perempuan. Apa sebab? Yakfurna, sebab derhaka mereka itu. Pasal apa? Banyaknya orang perempuan masuk dalam neraka, kata Nabi, yakfurna, pasal derhaka. Qila ayakfurna, kata qil, dia katakan ayakfurna bila, adakah, ada orang yang tanya, dia kata adakah dia ni kufur dengan Allah, maksudnya derhaka dengan Allah. Tanya, adakah dia derhaka dengan Allah? Qala yakfurna al-ashir. Nabi kata apa? Qala Nabi kata yakfurna al-ashir. Nabi kata dia ni kufur ataupun derhaka dengan ashir, dengan suami dia. Kufur ni bukan maksud dengan kata, kalau istilah senang kita kata derhaka, maksud derhaka. Tapi kufur ini bukan maksud dia kufur yang boleh jatuh kepada keluar Islam, tidak. Sebab tu kufur ni dia ada banyak jenis. Ada panggil orang kata kufur amal, kufur ni amat kufur. Tapi bukan sampai ke tahap yang kata kufur ini keluar, kafir dah. Ini kata maksudnya derhaka. Pasal apa? Banyak di kalangan perempuan, pasal dia orang ni kufur dengan suami dia, derhaka dengan suami dia. Wa yakfurna, kata Nabi, dan kufur, yakni derhaka mereka dengan ihsan. Ihsan ni dengan orang kata susah payah, dengan orang kata belah. Ihsan ni kalau ikut asal masuk dia belah kasihan. Maksudnya suami ni main susah payah, duk bela dia, duk jaga dia selama ni. Maksudnya bagi macam-macam dekat dia. Daripada dulu mula kahwin sampai anak 10. Bagi macam-macam. Pakaian apa semua, nafkah dan sebagainya. Dia panggil ihsan. Suami tadi ni. Lau ahsanta, kata Nabi, kalau sekiranya kamu buat baik ila ihdahunna ad-dahra. Kalau sekiranya kamu buat baik, yang kata kufurnya orang dengan suami ni macam mana? Nabi kata antaranya kalau sekiranya kamu suami ni, orang laki-laki ni, kamu orang kata ahsanta, sekiranya orang kata suami kamu buat baik dekat kamu, ila ihdahunna, kepada salah satu di kalangan kamu. Suami kamu ni dia buat baik dengan kamu, bagi macam-macam nafkah, tanggung dekat kamu. Ad-dahr ni sepanjang masa. Dia bagi kamu macam-macam. Summa ra'at, kata Nabi, kemudian kamu tengok. Summa ra'at, kemudian kamu tengok, minka, daripada kemudian ra'at minka, daripada kamu ni, syai'an, akan kesalahan dia. Sesuatu, maksudnya kesalahan. Kamu tengok dia satu kesalahan dia.
Dalam banyak-banyak selama 5 tahun, 6 tahun kamu hidup dengan dia, 10 tahun, 20 tahun kamu hidup dengan dia. Dia buat macam-macam bagi dekat kamu, dengan gelangnya, dengan macam-macam dia bagi kamu. Tapi memang satu kesalahan je, kamu tak puas hati dengan dia. Oh ni. Qalat kata Nabi. Qalat kata kamu. Qalat ni kata perempuan tadi ni. Dia kata apa? Ma ra'aitu minka. Tidak aku melihat daripada kamu. Kamu kata macam ni dekat suami kamu. Ma ra'aitu minka khairan khattu. Dia kata aku tak tengok apa benda kebaikan yang kamu buat. Hak ni je ungkapan macam ni nya, seolah-olah kamu orang kata buruk suami kamu ni, seolah-olah dia tak bagi benda dekat kamu. Hak benda ni kamu benci dekat dia ni, kamu termasuk daripada golongan ni yang kata derhaka. Jaga ni, cakap macam ni je. Sebab tu isteri dia mau kena tengok, dia nak marah pun macam mana pun, sikit punya kesalahan suami dia kena mau tengok banyak mana suami buat baik dengan dia, bagi macam-macam dekat dia. Pasal apa? Pasal tak mau jadi isteri yang derhaka. Punca dengan sebab ungkapan ni je, kata Nabi, cakap macam ni je menyebabkan dia ni susah besok masuk ke dalam neraka. Itu bahaya. Baik. Habis itu. Kena faham dah, kufur di sini bukan maksud dia orang kata kufur menyebabkan keluar daripada agama, tetapi kufur di sini kata ulama merupakan penghinaan terhadap hak Allah. Merupakan penghinaan terhadap hak Allah, kufur. Derhaka dengan suami. Kesalahan dia dengan suami menyebabkan tanggungjawab suami tadi ni, dia buat macam-macam apa semua, ada kesalahan sikit saja dia terus melenting, terus tolak suami ni. Buat baik suami ni, buat baik selama ni pun dia tak nampak, maka dia sudah buat satu penghinaan terhadap hak Allah. Kerana Allah bagi suami dekat dia, jaga macam-macam dekat dia. Ada yang mengatakan kufur di sini adalah kufur nikmat. Ada ulama mengatakan kufur di sini merupakan kufur nikmat. Maksudnya nikmat yang Tuhan bagi macam-macam dekat dia ni, dia kufur. Habis itu. Baik, kemudian kita masuk hadis seterusnya. Ini sebab tu. Ni terus tak ada, terus an tak ada dah. Ni tak ada. Tentu kalau buka dia dalam apa Sahih Bukhari, dia ada sebut panjang sikit. Saya tulis dalam ni dan terjemah dan dia buat daripada Abu Zar. Abu Zar tu pun dah orang kata ni sikit dah tu, ke depan dah. Kalau ikut daripada tu, Anil Ma'rur Ibn Suwaid qala laqaitu Abu Zarrin bizabazah wa alaihi hullah wa ala gulami hullatun fasa'altuhu zalik faqala, baru masuk ini. Panjang juga tu. Mana daripada Ma'rur Ibn Suwaid, kata Ma'rur, dia kata laqaitu Abu Zarrin, aku bertemu dengan Abu Zar. Kata Ma'rur ni, dia satu ketika dia berjumpa dengan Abu Zar bizabazah, satu tempat nama dia Zabazah. Zabazah ni lebih kurang daripada Madinah tu 3 km. Daripada Madinah tu, dekat dengan Madinah lah, Zabazah. Kemudian Ma'rur ni dia tengok dia jumpa dengan Abu Zar ini di Zabazah ini, wa alaihi hullah. Ini dalam riwayat sebelum tu. Dia duk nampak Abu Zar ni pakai satu perhiasan wa ala gulami, sama dengan macam dia punya hamba dia. Hamba dia pakai baju hak macam ni, dia pun pakai baju hak macam ni. Maksudnya dia terkejut lah tengok, lain macam hamba dengan tuan sama je baju batik. Dia macam tu. Maksudnya dulu lain, sekarang lain. Dulu tak ada, dulu hamba baju t-shirt je, dia pakai baju batik, dia tuan. Contoh kata macam tu dulu. Tapi sekarang dia jadi pelik ni. Yang kata Abu Zar ni lain macam pula. Pasal apa boleh jadi macam ni?
Tu dia kata tu. Fasa'altuhu zalik, aku pun tanya tu. Ni yang kata apa Ma'ruf ni, dia pun tanya dekat Abizar. Faqala, maka jawab Abizar. Maka sambung hadis ni. Abizar pun bila Ma'ruf tanya ni, pasal apa aku tengok hal lain macam sekarang ni. Dulu lain, sekarang ni lain. Dulu pakai orang kata seluar baju kasut berkilat. Kamu punya hamba tengok pakai selipar ya. Sekarang ni dia pun berkilat sama dengan kamu juga. Dia smart, kamu pun smart macam dia punya smart. Mana hamba dengan ni dia tak ada. Pasal apa jadi macam ni? Dia jadi heran. Padahal dia tu hamba. Abizar ni tuan dia. Lalu kata Abizar, ni yang kata daripada Abizar, diriwayatkan daripada Abizar. Inni sababtu. Dia kata, sesungguhnya aku, kata dia, sababtu, kata menghina aku. Sebab tu memaki aku rajulan, akan seorang lelaki. Faghayyartuhu, maka aku taghyirkan, aku ubahkan, orang kata maki aku sabab tadi ni, bi ummihi, kepada mak dia. Maksudnya dulu ni aku ni maki orang, aku bukan maki dia saja, mak dia sekali aku main maki. Macam tu maksud dia. Maksud taghyir itu maksudnya orang kata ubah maki dia panggil. Maka kata ulama, fa di situ fa tafsiriyah dia panggil. Fa tafsiriyah, tafsir. Nak orang kata nak mentafsirkan balik sabab tadi itu, menunjukkan bahawa kata taghyir itu merupakan satu kata jenis cacian. Merupakan taghyir itu merupakan satu jenis cacian. Tu fa tadi ni dia nak tafsirkan, dia nak huraikan maksud sabab tadi tu, sabab tu tadi tu. Kena faham. Betul kata ulama, fa dengan makna tafsir dia. Maksudnya aku ni maki satu orang lelaki bi ummihi, dengan aku mak dia, tok dia, ayah dia, bagi habis semua. Dia macam tu. Li, bagi aku. Faqala li, maka telah berkatalah li, bagi aku, an-nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh Nabi SAW. Lalu Nabi pun kata, ya Abazzarin. Bila Abazzarin duk kata macam tu dulu ni, lalu Nabi pun tegur. Nabi kata, ya Abazzarin, aghayyartahu bi ummihi, adakah kamu, orang kata taghyir, kamu mengubah makian kamu bi ummihi, dengan mak dia, dengan kamu memaki mak dia. Kamu nak marah dekat dia sampai mak dia sekali kamu maki. Maksud dia macam tu. Lalu kata Nabi, innaka, sesungguhnya kamu ni, innaka maksudnya kamu ni wahai Abazzar, umru ini maksudnya berperangai, buat satu perangai, fika, yang ada pada kamu ini, jahiliyatun, adalah perangai jahiliyah. Nabi kata, wahai Abazzar, ni perangai yang kamu ada ni perangai yang kamu suka maki. Bila sebut maki ni, kamu nak marah dekat satu orang lelaki, kamu pergi maki dekat mak dia sekali. Ni perangai ni perangai orang jahiliyah. Nabi kata dekat Abizar. Tu yang kata sebab Abizar ni lepas daripada Nabi tegur tu, dia berubah terus. Tu yang kata berjalan dengan hamba dia pun sama, nampak bergaya macam tu. Ada riwayat mengatakan Abizar dia koyak baju dia, nak bagi sama dengan orang kata hamba dia ni. Pasal Nabi tegur, kalau ada jubah tu apa semua, dia koyak jubah dia ni, bagi buat lagi satu jubah dekat kawan dia ni. Sampai macam tu ke tak? Pasal bila Nabi tegur macam tu. Baik. Perangai jahiliah. Abizar pada waktu tu dah tua. Nabi tegur ni waktu ni dah tua. Takkan Abizar tak tahu. Maka kata Al-Karmani, seorang ulama,
Dia kata bahawasanya Abizar ni dia duk maki macam tu, dia tak tahu. Dia tak tahu bahawasanya perbuatan itu dilarang. Dia tak tahu. Yalah, walaupun dia dah tua, ada benda yang dia terikut zaman-zaman jahiliyah. Dia ingat orang kata benda tu dibolehkan, rupanya tak boleh. Dikala pada waktu tu kata ulama, Abizar dah berumur, dah tua dah lama dah masuk Islam. Abizar ni kira maksudnya dah, orang kata kalau kita kata kemas dah lah. Tapi ada juga perangai-perangai tu. Nabi tegur tu Abizar. Bila tegur, tinggal. Yang kata sahabat Nabi ni, bila Nabi tegur, dia tinggal tu. Dia sami'na wa ata'na dengan Nabi. Bila Nabi kata, ni kamu punya perangai macam ni perangai jahiliyah. Kemudian kata Nabi, ingat, ikhwanukum. Nabi kata, ni yang kata saudara-saudara kamu ni, adik-beradik kamu, siapa ke ni, kawan-kawan yang kamu maki dia ni, kamu kena ingat, ni semua ni, ataupun khawalukum, ataupun hamba-hamba kamu. Khawal ni maksud dia, orang kata sama dengan perkataan abad. Cuma khawal ini, hamba di sini maksudnya hamba kepada tuan, yang ada tuan. Kalau abdun ini maksudnya hamba kepada, melebihi kepada khalik. Mana khawal di sini, kamu kena ingat, yang kata saudara kamu, kemudian hamba-hamba kamu ni, kamu ada hamba-hamba yang kamu beli semua ni, ja'alahumullahu tahta aidikum, telah menjadikan mereka itu oleh Allah, tahta aidikum, di bawah kekuasaan kamu. Allah jadikan bagi dekat kamu, kamu ada kawan-kawan, ada saudara, kamu ada kelebihan, kamu ada hamba. Allah bagi kelebihan dekat kamu, kamu kaya, kamu boleh beli hamba, kamu ada hamba. Ni faman kana akhuhu tahta yadi, lalu Nabi kata siapa yang adalah akhuhu, orang kata hambanya, tahta yadi, di bawah kekuasaan dia. Dia ada hamba di bawah jagaan dia, di bawah kuasa dia. Dia kena ingat, falyut'imhu mimma ya'kul, maka dia kena bagi makan. Yut'im ni maksudnya kena bagi makan. At'ama yut'im, atau wazan at'am. Dia kena bagi makan kepada hamba dia tak ada ni, mimma ya'kul, dengan apa yang dia makan. Tu yang kata Abizar dia berubah. Itu dari segi pakaian, dari segi makanan mungkin sama, dia makan orang kata hak sedap, kawan ni pun dia bagi makan sedap, dia tak buat asingkan, tak ada. Ni Nabi kata hak terbaik macam ni. Kemudian wal yalbishu, dan kamu orang kata pakai mimma yalbasu, dengan apa yang kamu pakai. Kamu bagi dia pakai dengan apa hak kamu pakai. Itu yang kata yulbis, yut'im, yulbis. Kamu bagi dengan apa yang kamu pakai. Kamu bagi dia pakai dengan apa yang kamu pakai. Tentu nak kata, nak beritahu kata kena jaga sungguh. Telah kita ni, zaman kita ni tak ada hamba, ada orang gaji laginya, dia bukan hamba, dia macam kita. Tak boleh kita buat dia ni asing, tak boleh. Banyak mana orang yang ada orang gaji semua terbiar macam tu. Tak pasal-pasal seolah-olah kita ni menghina dia dan sebagainya. Tak boleh. Kena raih dia, baru ada keberkatan. Nabi cakap benda ni bukan untuk apa, untuk keberkatan. Ni keberkatan yang kena. Kemudian kata Nabi, wala yukallifuhum, dan jangan kamu memberati mereka itu. Maksudnya membebani dia, tak boleh. Benda hak dia tak mampu, kamu pergi suruh dia lanyak dulu dia buat. Dia tak boleh benda ni, kamu suruh juga dia buat, tak boleh. Maksudnya nak tekan dia, tak boleh. Ma yaghlibuhum, dengan apa yang kebiasaan mereka itu. Dia jenis orang kederat, dia macam ni punya kederat. Dia kata dia mampu macam ni saja dia boleh buat kerja, lebih daripada ni tak boleh. Dia kata dia pukul 10 malam mau kena tidur, jangan paksa lebih-lebih lah. Pukul 10 malam tak boleh lah, mata memang tak boleh nak buka, dia kata. Kita pula pergi puasa mau kena sampai pukul 12 jaga. Tak boleh, maksudnya membebani dia, tak boleh. Maksudnya ghalib kebiasaan dia. Tu kata kena jaga. Fa in kallaftumuhum,
Dan maka jika sekiranya kallaftumuhum, jika sekiranya kamu terpaksa untuk suruh dia buat ni, fa'inuhum, kata Nabi, maka kamu bantu dia. Kalau sekiranya nak juga penting sangat benda ni, nak kena jaga sampai pukul 12 malam, kamu bantu dia. Macam-macam cara kamu bantu dia, tolong dia, bagi dia buat air kopi mai dekat dia ke apa semua, bagi dia boleh. Orang kata dia boleh, orang kata dapat ringan sikit dengan taklif yang kamu bagi dekat atas dia tadi ni, bebanan yang kamu bagi dekat atas dia ni. Maksudnya bukan kamu nak pijak dia, tidak. Tu ya. Maksudnya penting benda-benda hak macam ni. Sebab tu Abizar Ma'rur tadi ni, dia nampak Abizar dalam keadaan baju sama, pakaian sama, tu dia jadi pelik. Tu hadis ni. Maksudnya tak boleh kita nak, orang kata, maki orang sehinggakan kita mengutuk dia punya ibu dia, keturunan dan sebagainya. Tak boleh. Jaga. Pasal benda ni kebiasaan orang buat, banyak orang buat. Mai kutuk mak ayah dan sebagainya, tak boleh. Jangan duk buat dah benda ni. Satu tegahan dengan saudara kita dia, dengan adik-beradik kita, apa semua jangan. Habis itu. Baik, kemudian kita masuk hadis yang seterusnya, membunuh dan yang terbunuh akan masuk neraka. Macam mana pula dah? Ni. Baik, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni pun dia mari tak ada dalam bawah makna dia boleh diriwayat daripada Abu Bakrah. Kalau yang saya tulis dalam atas ni, Anil Ahnaf Ibn Qais qala zahabtu lil ansura hadza rajul falakiyani Abu Bakrah faqala aina turid qultu ansuru hadza ar-rajul qala arji fa inni sami'tu. Sambung sebenarnya dah atas panjang. Pasal kalau baca ni saja dia tak apa nak faham dia punya maksud dia tu, macam mana cerita, jalan cerita dia tu. Daripada Ahnaf Ibn Qais qala, kata Ahnaf ni, dia kata zahabtu li ansura haza. Dia kata zahabtu, aku pergi untuk menolong satu orang lelaki. Yang kata Ahnaf dia jalan-jalan, dia nak pergi, niat dia nak tolong satu orang lelaki. Falakiyani Abu Bakrah, maka bertemu aku dengan Abi Bakrah. Dalam perjalanan nak pergi tolong satu orang, pasal dapat telefon kata kawan ni berbalah. Contoh kata macam tu, kalau zaman kita lah, telefon kata kawan ni berbalah, dia pun nak pergi. Dalam perjalanan jumpa dengan Abu Bakrah. Bila jumpa dengan Abu Bakrah, faqala, maka kata Abu Bakrah, aina turid? Ni kamu ni nampak tergesa-gesa mau apa ni? Nak pergi mana? Nampak tergesa-gesa ni nak pergi mana? Contoh macam tu. Qultu, maka dia jawab. Yang kata Ahnaf ni dia jawab. Dia kata ansuru haza. Aku nak pergi tolong hazar rajul. Aku nak pergi tolong satu orang lelaki yang berbalah. Dia jaga. Aku nak pergi tolong satu orang lelaki. Qala, maka kata Abu Bakrah. Abu Bakrah kata apa? Abu Bakrah kata arji', balik. Abu Bakrah kata tak payah pergilah, balik. Tu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru masuk. Maka sesungguhnya aku mendengar, kata Abu Bakrah, dia kata hadis riwayat ni daripada Abu Bakrah ni. Sesungguhnya aku mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi pernah bercakap. Dia pun bagi tahu Nabi pernah bercakap. Yaqul, Nabi kata apa? Izal taqa musliman. Nabi kata apabila bertemunya dua orang muslim, bisayfaihima, dengan kedua pedang mereka tu. Maksudnya apabila dua orang muslim ni, dua-dua orang muslim ni bertemu, bukan saja bertemu dia, maka bertemu sama-sama pedang dia pula. Maksudnya berbalah lah, dua-dua orang berbalah. Fal qatil, maka orang yang membunuh, wal maqtul, yang kena bunuh. Qatil itu isim fa'il, maqtul isim maf'ul. Maksudnya orang hak yang membunuh, kemudian orang hak kena bunuh,
finnar. Nabi kata dua-dua masuk neraka. Kalau dia bunuh orang pun dia masuk neraka, dia mati kerana bunuh pun dia masuk neraka. Atau faqultu ya Rasulullah, maka jawab aku, yang kata Abu Bakrah. Abu Bakrah dia tanya dekat Nabi, dia kata ya Rasulullah, hazal qatil, dia ni orang hak membunuh. Okey, munasabahlah kalau dia nak masuk neraka, pasal dia qatil, dia yang bunuh orang. Fama balul maqtul, maka apa sabit dia? Bala ni maksudnya apa kecenderungan dia? Maka apa sabit dia? Al-maqtul, orang hak kena bunuh pula. Pasal apa hak kena bunuh ni masuk neraka juga? Soalan dia macam tu. Dia tanya, yang kata Abu Bakrah tanya Nabi. Pasal nak dapat jawapan pasal apa? Yang Nabi beritahu kata orang hak bunuh pun masuk neraka, hak yang mati kena bunuh pun masuk neraka. Dia pun confuse benda ni. Lalu tanya Nabi. Nabi pun jawab. Nabi jawab, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata innahu kana harisa. Nabi kata sesungguhnya dia ni adalah haris. Ni yang kata orang yang maktul ni, yang kena bunuh tadi ni. Hu ni kembali kepada maktul, orang yang kena bunuh, bukan hak bunuh tadi tu. Pasal hak bunuh tadi tu dia lepas dah jawapan dia, pasal dia bunuh orang padahal masuk neraka. Ni yang kena bunuh tadi ni kana haris. Dia pasal dia ni pun orang kata tamak juga, berusaha juga ala qatli sahibi, kata Nabi. Pasal dia pun memang niat nak bunuh sahabat dia, tapi dia kalah. Itu masuk dia. Itu kata dia pun masuk neraka sekali. Ya. Sebab tu perang orang Islam dengan orang Islam ni mau kena tengok. Nak kena tengok Islam dengan orang Islam ni mau kena tengok. Apa sebab dia membunuh kawan ni, dan kawan ni apa sebab dia membunuh kawan ni. Tu. Tetapi kalau sekiranya sebab itu tujuan dia bunuh kawan dia ni walaupun di Islam dengan sebab kawan ni bersubahat dengan kufar, dengan orang kafir dan sebagainya, maka kata ulama tidak mengapa. Boleh, maksudnya dibolehkan berperang dengan orang Islam macam ni. Kerana apa? Kerana dia duduk di bawah, sebagaimana berlakunya peperangan Badar Al-Kubra. Kata ulama, sebagaimana berlakunya peperangan Badar Al-Kubra, di kalangan ada riwayat mengatakan 5 orang yang tak mau berhijrah. Dah yang masuk Islam tapi tak mau berhijrah ke Madinah. Apabila diperintahkan untuk orang Islam berhijrah ke Madinah, tapi 5 orang ni dia tak berhijrah. Pasal apa? Pasal dia malu Allah dengan Abu Jahal pada waktu tu apa semua. Akhir sekali dia duduk di Mekah. Maka tiba satu peperangan yang disebut sebagai peperangan Badar, melawan. Dia pun jadi serba salah, nak pergi ke tak mau pergi. Kalau pergi nak lawan dengan Nabi, dia orang Islam, tak pergi nanti Abu Jahal kata apa, jadi serba salah. Maka dia pun pergi lawan dengan Nabi. Maka peperangan ini melawan, walaupun dia Islam, berlaga di antara saif, antara pedang dia dengan pedang umat Islam pada waktu tu, sama-sama Islam, maka dia termasuk daripada golongan orang yang mujrim. Tengok macam mana mati dalam keadaan kehinaan, yang kata 5 orang. Sehingga malaikat pun jadi heran. Yang aku tahu dah orang kata apa, dah masuk Islam, tiba-tiba jadi lain macam lah. Jenis macam ni. Baik, habis itu. Ini maksudnya kata ulama, perang dia ni bukan perang ni yang kata berbalah ni, yang kata muslim sama muslim ni mungkin perang dengan sebab dendam, dengan hal-hal yang kecil. Tu maksudnya hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak melayakkan untuk dia bunuh orang. Maka untuk dia ni boleh bunuh orang, maka dengan syarat-syarat yang syar'i. Bukan senang kita nak boleh bunuh orang, tak boleh. Melainkan kawan tu, melainkan orang itu dia disabitkan dengan hukuman qisas, maka waris boleh bunuh dia. Kalau sekiranya tidak, tak boleh. Kerana kata ulama, qisas dibenarkan, waris untuk ambil alih bunuh boleh, tak ada masalah. Contoh, kita ada waris, kita nak minta dengan hakim, minta dengan orang kata khadi ke hakim, minta kita nak laksanakan hukuman bunuh itu.
maka dibolehkan, hakim boleh, tapi mesti minta keizinan daripada hakim. Maka kita boleh. Hanya qisas saja, bunuh balas saja. Adapun qisas dalam masalah a'dha, anggota-anggota badan, telinga nak kerat, kita tak boleh. Kerana dia perlu kepada kemahiran, kemungkinan, orang kata kecekapan di dalam nak potong tangan dan sebagainya. Ataupun nak potong qisas telinga, pasal telinga kena potong apa, dia tak. Itu tak boleh. Adapun dalam bab mati terus ni boleh. Waris boleh minta untuk dia nak laksanakan bunuh itu. Itu maksudnya yang dibolehkan bunuh. Hak lain tak boleh. Hanya soalan qisas saja. Baik. Habis itu. Kemudian seterusnya, kezaliman yang paling besar. An Abdullah qala lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyuna lam yazlim fa anzalallahu azza wa jal inna syirka la zulmun azim. Itu surah Luqman tu dah, inna syirka. Baik, daripada Abdullah qala lama bila mana nazalat, bila mana turunnya ayat ni allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Surah apa ni? Surah Al-An'am bawah tu tulis. Awal turunnya ayat orang yang beriman walam yalbisu. Yalbis ini maksudnya jangan kamu campur adukkan. Yalbis ni jangan campur adukkan iman dengan kufur, apa taat dengan zalim, dengan lawan, tak boleh. Walaupun ulama bahas yalbis ini maksudnya mustahil, boleh ada dua-dua sekali, kufur dengan iman. Tetapi maksud dia apa dia? Maksudnya ada juga kezaliman itu ada dalam diri kamu ketika mana kamu beriman. Ada juga masuk kezaliman. Kerana sahabat dia tak faham. Kerana sahabat confuse. Saya depan cerita. Walam yalbisu imanahum, akan iman mereka itu bizulmin, dengan kezaliman. Zalim ni maksudnya kezaliman ni macam-macam lah. Sebab tu dia dengan ungkapan nakirah. Zalim itu bizulmi, itu dengan ungkapan nakirah. Maksudnya apa dia? Bukan zalim ni maksudnya pergi tumbuk orang je zalim. Dah. Tipu orang apa ni semua ke zalim. Benda-benda yang sebut maksiat zalim. Semua disebut zalim mereka. Qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah berkatalah, orang kata di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuna lam yazlim. Ni yang kata sahabat Nabi ni. Dia kata kalaulah dia kata zalim ni, dia kata mana-mana di kalangan kita ni, di kalangan sahabat ni, lam yazlim, yang tak pernah buat zalim. Maksudnya sahabat ni dia orang kata dia beranggapan bahawasanya yang kata zalim ini dia tak sampai kepada tahap syirik. Dia beranggapan macam tu. Kerana dia bagi dia yang kata zalim ini selain daripada orang kata syirik. Itu zalim. Maksudnya kira orang kata bila tak sampai ke tahap syirik ni, maksudnya sekadar dosa saja. Sama ada besar ke kecil. Zalim. Kalau buat orang kata dia ada martabat, kalau buat zalim hak besar, besar dosa. Kalau zalim hak kecil ni, tipu sikit-sikit ni, zalim ni kecil je. Hak tu je yang faham dia. Yang kata sahabat ni dia faham macam tu. Sebab tu ada di kalangan sahabat dia tak faham, bila turunnya ayat ni, jadi dia jadi confused. Bila turun ayat ni yang kata jangan campurkan iman kamu dengan kezaliman. Dia tak faham maksud zalim. Pasal apa? Terus dia bertanya dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, mana di kalangan sahabat kita ni yang tak pernah buat zalim? Terus tanya. Ada semua kalangan kita ni macam-macam, ada hak tipu, ada hak ni, macam-macam ada. Ni di kalangan sahabat kita ni.
manusia. Fa anzalallahu azza wa jal, maka menurunkan oleh Allah azza wa jal, lalu Allah turun ayat. Nabi mai baca ayat ni, inna syirka sesungguhnya syirik itu la zulmul azim, sesungguh syirik itu kezaliman hak cukup besar. Maksudnya apa dia? Sahabat sebelum ni dia faham kata zalim ni bukan syirik, tak sampai sini. Rupa-rupanya Tuhan mai bagi tahu kata ni yang kata syirik pun merupakan kezaliman yang besar. Zalim juga syirik ni. Takut sahabat bila dengar macam tu. Maksudnya barulah sahabat ni faham yang kata kezaliman ni tak boleh nak ada. Kalau boleh kena buang terus zalim-zalim ni. Pasal apa? Pasal takut sampai boleh membawa kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu yang paling teruk. Tu. Baik. Habis itu. Ada lagi. Sikit lagi baca. Baik, ciri orang munafik pula. Baik, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalath iza haddatha kazaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Ini biasa kita baca selalu dah. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kata Nabi, ayatul munafiq, tanda orang munafik ni salasun, ada 3. Nabi kata tanda orang munafik ni ada 3. Ada dalam riwayat yang lain dia sebut ayat dengan ungkapan jamak. Ada riwayat yang lain menyebut dengan ungkapan alamat, ungkapan jamak. Tapi dalam hadis ni, ayat ni ungkapan mufrad. Apa maksud dia? Ulama bahas dengan ungkapan ni pun ulama bahas. Yang kata pasal apa dalam ayat ni, dalam hadis ni dia sebut ungkapan mufrad, maka ada ulama mengatakan maksud kata mufrad di sini itu nak menunjukkan kata jenis orang munafik. Ungkapan mufrad itu nak cerita kata jenis orang munafik. Maka pendapat ini dipersetujui oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Imam Bukhari setuju pendapat ini. Dan ada pendapat mengatakan ungkapan mufrad ini menunjukkan tanda orang munafik ini apabila terhimpun 3 benda ni. Apabila terhimpun 3 benda ni, maka dia ni orang munafik. Ada yang mengatakan mau kena ada 3 ni baru menunjukkan kata dia ni orang munafik. Maka ditolak oleh setengah ulama mengatakan bahawasanya dalam hadis ni boleh kata 3. Ni hadis hak bawah ni. Ni hadis hak bawah ni, arbaun man kunna, ada 4 pula sifat orang munafik. Macam mana pula ni? Macam mana pula? Lalu dijawab oleh Imam Al-Qurtubi. Antaranya yang pertama sekali kata Imam Al-Qurtubi, dia kata kemungkinan Nabi SAW baru mengetahui sifat yang baru ini. Yang kata ada 4 tadi ni, ada 1 lagi Nabi baru tahu. Nabi baru tahu. Tapi kata Imam Al-Qurtubi, dia kata antara hadis ni dengan hadis yang selepas ni, dia kata tidak ada pertembungan. Tak ada, dia kata. Kerana apabila dibahaskan sama je, dia kata. Walaupun dia ada tambah 1 4, ada riwayat kata ada 5. Imam Nawawi dan Imam Al-Qurtubi dia kata dengan pendapat yang lain, dia kata ada 5. Ni berdasarkan kepada tambahan tadi ni 5. Tapi dia kata maksud dia sama. Macam mana yang kata maksud sama? Contoh kata yang ni dia ada tambah kha sama fajar. Fajar. Saya kita huraikan ni dah. Saya pening pula saya huraikan ini. Maksudnya pendapat sama. Yang kata sama macam mana? Saya hadis. Kena beritahu dulu saya nak berhenti takut tak ada. Yang kata, dia kata bila bahas saja fajar ini, apa maksud apabila berbala dia fajar, dia melampaui
Maka dalam tu kata ulama, melampaui maksud dia apa? Dia berlebihan sehingga kan menutur ungkapan-ungkapan yang menokok tambah. Maksudnya berdusta di situ. Maka berdusta itu termasuk daripada ungkapan kazib. Ulama bahas. Maksudnya yang kata dua ni, yang kata hadis ni tidak ada pertembungan di antara satu dengan lain. Walaupun kata empat, ani kata tiga, tetapi ia merupakan, ini dipanggil sifat orang munafik. Cuma kata ulama nak menyedapkan lagi, dia kata kalau dah ada lebih-lebih ini, dia panggil kesempurnaan. Ni yang Nabi sebut empat ni menunjukkan kata kesempurnaan sifat orang munafik. Hanya tiga je nampak macam tak sempurna lagi. Bila ada tambah, bagi orang boleh faham, ni kesempurnaan sifat orang munafik. Itu maksud dia macam tu. Baik. Kata Nabi, ayatul munafik, tanda sifat orang munafik itu salasun, ada tiga. Imam Ghazali dia bahas pula dalam tu. Imam Ghazali dia bahas pula pasal apa Nabi sebut salas, ada tiga. Pasal kata Imam Ghazali, dia kata sumber agama itu asasnya terbagi kepada tiga. Dalam kitab Ihya Ulumuddin dia sebut, dia kata asas dia ni, yang kata dalam bab ni dia kata asas agama ni, sumber agama ni asas dia kembali pada tiga. Tu yang Nabi bubuh tiga. Yang kata asas kepada ketiga ni apa dia? Contoh orang kata iza haddatha kazaba, apabila bercakap dia dusta. Bila bercakap dia tipu. Imam Ghazali kata apa? Hani ni yang kata asas yang pertama ni, dia merosakkan perkataan. Dia kata ada tiga tu, yang kata perkataan, niat, kemudian perbuatan. Yang kata tiga benda ni, yang kata asas, sumber asas agama ni yang ada dekat kita ni, dia ada tiga. Yang pertama sekali perkataan, yang kedua orang kata niat, yang ketiga perbuatan. Maka tiga-tiga benda ni ada apa yang Nabi bagi tahu ni. Sebab tu iza haddatha, apabila dia bercakap, kazaba, dia dusta. Hani kata Imam Ghazali merosakkan perkataan dia. Dia bercakap ni, orang tak percaya dah dengan perkataan dia. Rosak. Sebut siapa dia ni? Dia ni jenis kalau cakap 10, 11 aku tak percaya. Macam tu. Maksudnya apa? Orang dah tak mau percaya dah ungkapan dia. Pasal dia jenis pembohong, merosakkan. Maksudnya orang kata kemurnian Islam yang ada dekat dia tu hilang. Sumber yang asas yang ada dekat dia tu dari segi perkataan habis. Yang kedua, wa iza wa'ada akhlafa, apabila berjanji dia mungkir. Apabila berjanji akhlaf, dia membelakangi, mungkir janji. Hal ni kata Imam Ghazali merosakkan niat. Niat dalaman ni. Mungkir janji. Dalam hati ni dia berjanji mula elok, tapi sebenarnya dalam hati dia ni memang orang kata bukan nak tunai janji ni saja, buat janji ni main dalam, dia bukan luaran. Baik, kemudian wa iza mina khana, apabila diberi amanah dia khana, dia khianat amanah ini. Kata Imam Ghazali, hani merosakkan perbuatan, PL dia. Bagi amanah suruh jaga ni, dia tak mau, dia tak pegang amanah ni. Nampak sangat perbuatan dia. Ni kata sumber asas tiga benda ni. Ni ciri ataupun tanda-tanda orang munafik. Munafik ni senang je. Ulama buat satu orang kata satu telkhis, satu kesimpulan hak mudah. Dia kata senang je nak kenal orang munafik ni. Dari segi istilah dia kata zahir dan batin tak sama. Ataupun senang kita kata tidak ada persamaan di antara zahir dan batin. Luar dia lain, dalam dia lain. Luar tengok, pakai kepiah, pakai serban apa semua, dalam lain, dia punya maksud dia lain. Munafik. Sebab tu kata ulama, apabila seseorang itu orang kata adanya nifak, sehingga kepada tahap nifak itu berkaitan, yang kata munafik itu berkaitan dengan akidah ataupun keimanan, maka dia disebut sebagai nifakul kufri, nifak kufur.
apabila berkaitan dengan keimanan dalam keyakinan. Luar nampak cantik tapi dalam tak yakin dengan Tuhan, tak yakin dengan hukum Tuhan. Ini dia panggil nifaqul kufri. Maka satu lagi kata ulama, apabila tidak berkaitan dengan iman, hanya selain daripada iman, perbuatan saja, maka ia disebut nifaqul amal. Nifaqul amal, kemunafikan dari segi amal saja. Macam orang tak semayang, nampak orang munafik. Munafik dari segi amal, perbuatan hak dia buat, tak semayang. Bukan berkait dengan akidah dia, bukan berkait dengan orang kata keimanan yang dia ada, tapi berkaitan dengan perbuatan hang yang dia buat. Dia tak semayang, dia tak tutup aurat, apa semua. Ini dia panggil nifaqul amal, kata ulama. Baik. Habis itu, orang munafik ni kena jaga. Bahaya. Macam satu riwayat apa daripada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dia pernah jumpa dengan Huzaifah Al-Yamani. Ulama bahas ni. Pasal Sayyidina Umar tanya dekat Huzaifah, "Wahai Huzaifah, hang tengok dekat aku punya diri, ada tak sifat orang munafik?" Munafik di sini ni ulama bahas, adakah munafik kufur ataupun munafik dari segi amal? Maka sepakatan ulama mengatakan munafik dari segi amal. Suruh orang kata, sebab Sayyidina Umar, takkan dia tak yakin dengan Allah, dengan Rasul? Takkan iman dia, Sayyidina Umar yang kita makruf dia. Sayyidina Umar dia pernah tanya dekat Huzaifah Al-Yamani. Huzaifah Al-Yamani ni salah seorang penyimpan rahsia Nabi. Waktu kata Huzaifah ni, dahsyat. Sayyidina Umar dia nak pergi semayang jenazah, dia kena tengok dulu Huzaifah pergi tak? Kalau Huzaifah tak pergi ni, maksudnya ada something lah jenazah tu. Pasal dia tahu, Nabi pernah cerita dekat dia, ni orang munafik, siapa? Kalau kamu nak kenal ni, di kalangan puak-puak kamu ni orang munafik, ni sekian. Huzaifah simpan ni yang kata puak-puak nama ni. Sehingga kan Sayyidina Umar datang berjumpa dengan Huzaifah. Sayyidina Umar tanya, "Wahai Huzaifah, ni hang tengok aku ni, ada tak Nabi duk sebut aku ni ada ni sifat-sifat munafik dekat aku?" Huzaifah kata tak ada. Maka ulama bahas yang kata ungkapan Sayyidina Umar itu menunjukkan orang kata nifaq apa, munafik apa. Nak tengok Sayyidina Umar nak tengok, suruh Huzaifah tengok ni nifaqul amal. Orang kata sifat munafik dari segi amal, kok-kok lah, ada orang kata terlewat ke saja-saja, orang kata buat ni ke apa dari segi amal ibadah buat lebih kurang ke apa, kok-kok ada. Nabi tunjuk kata Sayyidina Umar ni munafik punya orang. Tak ada. Itu maksud dia, habis itu. Baik, kita sambung an Abdullah ibn Amri anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Al-Fatihah.